Topik ke-9 adalah berkaitan cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Kelestarian etika dan peradaban sejagat sentiasa tercabar dan terkesan oleh proses hakisan sosial dari semasa ke semasa. Ia merupakan proses yang pantas dan sukar dikawal sama ada dari segi sosial, ekonomi, politik dan juga alam sekitar dan lain-lain. Kepesatan pembangunan ekonomi banyak membawa implikasi yang positif dalam peningkatan pendapatan negara dan juga kesejahteraan hidup masyarakat. Namun begitu, ketidakseimbangan pembangunan negara boleh membawa implikasi negatif terhadap persekitaran fizikal, alam sekitar dan juga kesihatan masyarakat. Pada dekad awal kemerdekaan berlakunya syiar poverty kemiskinan bersama melalui pelaksanaan dasar ekonomi baru dan Malaysia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dan menjadi pemangkin kepada syiar prosperity ataupun kesejahteraan bersama yang terangkum di dalamnya kesepaduan nasional. Namun begitu, perubahan yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan ekonomi telah membawa cabaran dalam penghayatan etika dan peradaban di Malaysia ini. Oleh itu, kita ingin lihat bagaimana etika dan peradaban Malaysia boleh diperkasa dalam konteks hubungan antarabangsa demi meluaskan ruang sivik ke arah mengukuhkan pembinaan negara bangsa. Berikut merupakan hasil pembelajaran dan objektif bagi topik ini, iaitu objektifnya memahami cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia, dan hasil pembelajaran dan untuk topik ini adalah untuk menghuraikan etika dan peradaban Malaysia dalam konteks pengalaman negara dan antarabangsa, kemudian menjelaskan kelestarian etika dan peradaban dalam kepelbagaian dan negara bangsa, dan yang terakhir adalah menganalisa matlamat pembangunan lestari dan kesejahteraan bersama. Terdapat 5 cabaran kelestarian dalam etika dan peradaban yang difokuskan dalam topik ini, dan 3 elemen hakisan sosial antaranya kemasyarakatan dalam konteks negara-negara bangsa yang dijelaskan, iaitu yang pertama, negara bangsa, masyarakat kepelbagaian, matlamat pembangunan lestari, wawasan kemakmuran bersama dan juga hubungan antarabangsa. Dalam konteks ini juga akan dilihatkan 3 elemen yang berlaku bentuk hakisan sosial, iaitu yang pertama, defisit sosial, yang kedua, takbir urus dan juga pembangunan, dan yang ketiga adalah black economy dan juga rasuah. Berikut merupakan kandungan khusus bagi topik ini, iaitu 5 subtopik bagi topik ini. Subtopik yang pertama iaitu kelestarian etika dan peradaban Malaysia. Etika dan peradaban di zaman dan negara kita adalah merupakan satu proses yang dinamik, iaitu bergerak, mengukur dan berubah-ubah dan tidak kekal. Bentuk etika dan peradaban ini dapat memberi penjelasan secara kritis dan juga analitika dalam kerangka saintifik, di mana ia merupakan proses yang panjang dan berubah-ubah. Etika dan peradaban di Malaysia telah berkembang dari tapak peradaban alam Melayu sendiri dengan kewatanan Melayu dan Bumi Putera sebagai terasnya, di mana peradaban ini telah bergaul dengan peradaban majmuk dari luar seperti peradaban Cina, India dan juga Timur Tengah dan juga Barat. Dan peradaban majmuk ini berperanan dan membina negara bangsa dan juga ketamudan acuan Malaysia pada hari ini. Daripada peradaban majmuk ini membentuk satu etika dan peradaban beracuan sendiri dengan pelbagai konteks etika dan peradaban dalam melahirkan dan mengekalkan negara yang aman dan juga stabil serta sejahtera. Obama, iaitu mantan Presiden Amerika Syarikat, memprotekkan Malaysia sebagai sebuah negara masyarakat Islam yang moderat dan maju, dan terbaru juga Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan, juga mengatakan Malaysia sebuah negara yang bertamadun. Oleh kerana pembinaan tamadun sesebuah bangsa itu bukan perkara yang mudah dan tidak dijamin berkekalan, maka masyarakat Malaysia perlu mengambil iktibar dari sejarah yang berlaku di dunia ini. Sejarah mungkin berulang bagi mereka yang tidak mengkaji, tidak mengambil iktibar dan juga tidak menjadikannya sebagai panduan hidup.
Pengalaman sedunia dari zaman purba hingga zaman kontemporari kini menunjukkan kedinamikan ataupun pergerakan yang berlaku dan tiada satu peradaban yang kekal. Kejatuhan sesebuah ketemodernan adalah disebabkan oleh keruntuhan nilai dan juga akhlak yang terangkum dalamnya pelbagai konsep seperti etika, moral, adab dan juga seumpamanya. Dan ini merupakan teras nilai yang utama dalam menjaga dan memastikan peradaban kita adalah kekal. Dalam suasana kedinamikan etika dan peradaban ini, maka kita perlu sentiasa memahami, prihatin serta insaf dan secara sedar untuk merancang dan melaksanakan institutional reform dan inisiatif bagi memastikan etika terus kekal dalam setiap rakyat Malaysia demi memastikan peradaban kita terus unggul. Seperti yang kita sedia maklum, etika dalam pelbagai pengaruh peradaban ini adalah berteraskan nilai-nilai utama yang seperti menjaga adab, bertanggungjawab, keprihatinan, amanah, bertolak ansur, kedamaian, keadilan, disiplin, kerajinan dan muafakat serta kemajuan merupakan etika-etika yang kuat dan nilai-nilai yang boleh menjaga dan mengekalkan peradaban. Dan etika-etika dan nilai-nilai ini disesuaikan dengan konteks persekitaran semasa dan termasuklah geografi, ekonomi, sosial, budaya dan politik setempat. Dan kedatangan penjajah barat membawa dimensi baru dalam etika dan peradaban di mana agama dipisahkan daripada politik dan rasionaliti lega dan perkiraan keuntungan menjadi matlamat setiap individu. Kekuatan setiap peradaban ini telah disulam ke dalam peradaban Malaysia dengan etika dan peradaban Melayu dan Islam sebagai terasnya. Ini merupakan kita panggil refleksi terhadap peradaban dan juga etika yang berlaku dalam konteks negara kita. Seterusnya kita ingin melihat elemen yang kedua, subtopik yang kedua, iaitu kedinamikan etika dan peradaban Malaysia. Seperti yang kita tahu, setiap peradaban memiliki ciri-ciri yang majmukkan mereka, iaitu namun begitu, gelanggang pertemuan dan pergaulan sepanjang Selat Melaka dari Pelabuhan Palembang, Melaka hingga ke Kedah dan Aceh menunjukkan hubungan ini menguntungkan di mana produk tempatan ditukar dengan produk lain ataupun produk daripada peradaban luar. Terdapat kumpulan etnik daripada pelbagai peradaban maju ini memilih untuk tinggal dan merdeka dan menjadi rakyat di persekutuan Tanah Melayu. Sejarah sosial dari zaman pra-kolonial hingga ke awal pasca kolonial menunjukkan bahawa masyarakat plural di Tanah Melayu adalah bentuk masyarakat utama di negara ini. Ini menunjukkan berlaku kedinamikan ataupun pergerakan etika dan peradaban di Malaysia. Dan juga menyebabkan berlaku ketidakseimbangan sosial dan kehidupan yang terpisah, terasing dan terputus oleh perbezaan etnik, bahasa, budaya, agama, pekerjaan dan juga tempat tinggal. Kita lihat juga bagaimana kedinamikan ini berlaku di mana bermula dengan rusuhan etnik pada 13 Mei 1969 dan juga pelaksanaan dasar ekonomi baru untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Perubahan sosial juga telah menjadikan pekerjaan sara diri bertani di Malaysia ini ke arah pekerjaan bercirikan komersial industri dan juga golongan miskin menjadi kelas menengah dan juga kehidupan kampung menjadi kosmopolitan. Ini merupakan kedinamikan dalam konteks perubahan sosial. Perubahan sosial ini juga menandakan negara kita sudah berubah dari sebuah negara mundur ke negara membangun hingga ke maju, mentransformasikan masyarakat daripada memiliki budaya tradisional kepada budaya kemodenan yang mengutamakan keadilan, keterangkuman, demokrasi, kesepaduan sosial, juga menolak keganasan dan juga ketidakstabilan politik. Budaya moden ini sebenarnya mengurangkan salah faham, ketegangan sosial dan pergaduhan yang pernah berlaku terutama dalam konteks kepelbagaian kumpulan etnik di Malaysia. Seterusnya, apa yang kita perhatikan dalam kedinamikan etika dan peradaban di Malaysia ini adalah batas etik di antara komuniti di Malaysia tidak tebal. Berlakunya suasana kesepaduan yang diikat oleh nilai sivik sejagat seperti keadilan, kebajikan dan keterangkuman hingga perbezaan etnik menjadi perkara sekunder dan bukanlah perkara prima serta hilang kepentingannya sebagai pendorong tindakan mereka.
Maka etika dan peradaban yang dimiliki oleh masyarakat yang majmuk ini telah membina perkongsian nilai hidup bersama hingga pendapat awam disepakati bersara bersama dan hubungan di antara rakyat Malaysia diperhatikan lebih merentas batas etnik dan membina hubungan sosial di antara kita dan juga di peringkat antarabangsa yang mengenali Malaysia yang mempunyai masyarakat yang majmuk dan bersatu padu. Rakyat Malaysia juga sudah mampu menerima, berkongsi dan meraihkan perbezaan etnik dalam konteks perayaan sebagai contoh hingga menyuburkan kesedaran kolektif etos bangsa Malaysia sebagai jati diri kita. Seterusnya kita melihat kepada konteks DEB sebagai pemangkin sharing poverty dan tetapi gagal membawa kepada shared prosperity. Di mana seperti yang kita tahu DEB adalah dasar awam yang menyusun semula masyarakat dari segi pendidikan, pekerjaan, keusahawanan dan juga pemilikan kediaman yang telah menyumbang kepada pembasmian kemiskinan. Namun begitu, sebagai pemangkin perubahan shared poverty dalam tahun 1970-an hingga 2010, berdasarkan data pengagihan pendapatan, pemilikan harta, ekuiti saham, korporat dan juga pekali gini mengikut bandar dan luar bandar menunjukkan Malaysia tidak mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan hinggakan bukan kelas menengah yang membesar tetapi golongan atasan yang lebih membesar. Kegagalan mengagihkan kekayaan negara ini telah melahirkan keresahan politik dan pergerakan reformasi pada dekad tahun 2000-an. Dan dalam rancangan Malaysia ke-11 mengambil model ekonomi baru tetapi dipengaruhi oleh pendekatan BRIC iaitu pendekatan model Brazil, Rusia, India dan China yang mementingkan pendapatan per kapita tinggi tanpa memberi tumpuan yang wajar kepada kumpulan B40 ataupun golongan bawahan dan juga di terpinggir dalam masyarakat. Dalam PRU14, rakyat memilih kerajaan baru agar shared prosperity ini menjadi matlamat pembangunan negeri yang mendahulukan kebajikan rakyat. Seterusnya, subtopik yang keempat adalah hakisan sosial ke atas kelestarian, etika dan peradaban. Hakisan sosial ke atas kelestarian ini adalah bermula pada tahun 2000 dan semakin berlaku dan memuncak pada tahun 2018 di mana budaya keadilan, integriti, tolak ansur, kesepaduan dan juga demokrasi semakin terhakis. Hakisan sosial ini dipacukan lagi dengan tsunami maklumat palsu yang selaras dengan perkembangan teknologi kini yang berniat untuk membakar sentimen etnik dan agama di dunia digital tanpa beretika, dan kesannya keharmonian dan kestabilan negara boleh menjadi berlaku dan tidak terjamin lagi kestabilan itu. Dan terdapat 3 hakisan sosial dalam konteks kelestarian dan juga peradaban negara kita, iaitu yang pertama defisit sosial, takbir urus dan juga pembangunan dan juga pelik ekonomi dan juga rasuah. Kita akan lihat satu-satu apakah yang dimaksudkan oleh defisit sosial. Defisit sosial adalah merupakan dalam pembangunan negara di mana golongan miskin tanpa mengira etnik di bandar dan dalam sektor pertanian serta negeri-negeri yang masih terperangkap dengan kemiskinan. Mereka masih berhadapan dengan masalah peluang dan akses kepada pendidikan dan juga kesihatan. Defisit sosial ini dalam pembinaan negara bangsa, isu-isu dan berkaitan dengan etnik, bahasa, budaya, agama, kekeluargaan raja, perlembagaan persatuan, undang-undang tubuh negeri, sejarah semakin dibahaskan tanpa memahami perlembagaan persekutuan itu sendiri. Dan yang kedua adalah takbir urus dan pembangunan di mana keadilan, keterangkuman, kegagalan mengurus golongan B40, media sosial juga menghasut etnik, agama dan perlembagaan persekutuan. Dia perlu diurus demi keharmonian, kestabilan dan juga pembangunan negara. Dan yang ketiga adalah black economy dan juga rasuah di mana elemen-elemennya adalah seperti perdagangan manusia, pekerjaan asing tanpa dokumen, pelacuran, judi dada, pembalakan haram, pencemaran alam sekitar seperti hutan, sungai dan juga sampah, dan juga rasuah dalam kalangan agensi-agensi keselamatan dan juga pembangunan negara terus berlaku. Seterusnya yang kelima adalah kelangsungan kelestarian etika dan peradaban bagi pembangunan negara bangsa dan juga
ketamudaran negara kita dalam memastikan kelangsungan, keberterusan, kelestarian etika dan juga peradaban Malaysia ini. Dia tertakluk kepada pembinaan negara bangsa, di mana dia tersimpul dengan perlembagaan persekutuan sebagai asas serta tadbir urus dan pembangunan negara dengan adil dan terangkum untuk mengurangkan defisit sosial tersebut. Pengukuhan kedua aspek ini akan mengukuhkan lagi keterikatan kolektif ataupun secara bersama merentasi etnik dan negeri hingga terbina satu bentuk kesepaduan nasional dan pembinaan negara bangsa yang menepati sejarah dan warisan simbol etno negara akan melahirkan keharmonian dan juga kestabilan negara. Tadbir urus yang baik pembangunan negara akan mengukuhkan lagi kualiti hidup dan juga kesepaduan nasional rakyat, dan antara berikut merupakan perancangan masa depan yang dilihat boleh dan mampu mengekalkan etika dan peradaban dalam konteks negara membangun ataupun negara bangsa ini. Yang pertama adalah wawasan kemakmuran bersama, iaitu melalui rancangan Malaysia ke-12 dan juga pembangunan lestari SDG, Social Development Goal. Yang kedua, kesepaduan nasional dan juga perpaduan negara. Dan yang ketiga, perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan juga kemajuan ketamaduran sejagat. Kita pergi yang pertama, iaitu wawasan kemakmuran bersama, rancangan Malaysia ke-12 dan juga pembangunan lestari. Dalam wawasan kemakmuran bersama yang dipertegakkan yang dirangka pada 2020 hingga 2030 adalah satu wawasan untuk mengambil kira ketidakseimbangan sosial ekonomi yang berlaku di negara kita, merangkumi kesemua negeri-negeri yang berada di bawah Malaysia. Pendekatan ini adalah mengikut model Brazil, Rusia, India dan China, iaitu BRIC, yang menguntungkan pemilik ekuiti korporat asing dan golongan T20 Malaysia masih diteruskan, tetapi diimbangi dengan kesedaran golongan B40 yang tidak bersuara dan yang tidak mempunyai kuasa, yang sering dipinggirkan dan mempunyai peluang dan akses kepada sumber material negara yang terhad. Dalam wawasan ini menekankan elemen-elemen bagaimana golongan B40 ini boleh diletakkan di bawah satu kumpulan yang boleh memberi keuntungan secara bersama kepada mereka. Dan pengumpulan dalam rancangan Malaysia ke-12 perlu mengutamakan pembangunan dengan pengagihan yang adil demi memastikan rakyat diutamakan hingga kualiti hidup yang meningkat dan juga membina satu budaya yang disulam dengan nilai norma sejagat. Dan kelestarian ini perlulah meletakkan elemen kesepaduan nasional dan juga perpaduan demi melahirkan masyarakat yang harmoni dan damai. Dan yang kedua adalah konteks kesepaduan nasional juga perpaduan negara, di mana ia adalah merujuk kepada tadbir urus dan pembangunan yang baik dalam membina kesepaduan nasional, iaitu bersulamkan etika dan adab seperti amanah, bertanggungjawab dan prihatin dengan kebajikan, bertolak ansur dan sebagainya. Dan elemen ini boleh mengikat kelompok komuniti dalam konteks mewujudkan keamanan hidup dan juga harmoni. Kegagalan dalam melaksanakan elemen ini boleh melahirkan jurang kemiskinan antara kaya miskin, bandar dan desa dan juga kumpulan etnik dan juga agama yang akan pasti melahirkan kumpulan bukan saja miskin tetapi terpinggir dan terabai, tetapi juga kumpulan yang renggang dengan hubungan kerajaan, iaitu yang terpinggir. Budaya kerenggangan ini akan melahirkan juga budaya kepembangkangan dalam kalangan rakyat hingga menolak dan akhirnya bertindak sebagai pelampau dan ganas terhadap pemerintah. Ini adalah elemen yang kita ingin elak dalam konteks kedamaian dan juga peradaban negara kita. Kerana dalam suasana politik sedemikian akan melahirkan etika dan adab terhadap negara akan dicala dengan tanggapan buruk, dan dalam dunia digital kini berita-berita memburukkan kepimpinan dan parti pemerintah walaupun palsu akan ditularkan tanpa mengira sensitiviti terhadap rakyat dan juga pelbagai etnik dan agama. Dalam suasana sosial kepinggiran sedemikian, kepimpinan politik dan juga NGO akan mengembelingkan dimensi etnik dan agama demi mendapat pengaruh dan undi, dan dengan kualiti hidup dan ekonomi yang tidak terjamin sudah pasti akan berterusan dan mewujudkan kegelisangan dan ketegangan sosial dalam kalangan masyarakat, dan jika tidak ditangani akan melahirkan perpecahan, ketidakstabilan politik, dan ini akan membantutkan pembangunan dan juga kemajuan negara kita.
Dan seterusnya adalah perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan juga kemajuan ketamadunan sejagat. Dan kita seperti yang kita sedia maklum, Malaysia adalah sebuah negara tamu dan menerima pelbagai peradaban majmuk dan menjadikan anggotanya mempunyai pelbagai ciri. Dan ini memperkayakan lagi peradaban dalam konteks negara kita. Sebagai pengalaman sebuah negara yang pernah membangun ke arah negara maju menunjukkan pembangunan setinggi mana kadar pertumbuhan ekonomi pun jika pengagihan dan kesejahteraan rakyat tidak dijaga, negara yang makmur dan kehidupan berkualiti tinggi tidak boleh menjamin kedamaian juga kesepaduan serta kestabilan negara. Maka hasil pembangunan yang dinikmati oleh kumpulan kecil yang bersuara dan berkuasa sahaja yang perlu dijauhi, kerana keadilan dan juga pengagihan ini perlulah ditegakkan dan dinikmati secara bersama. Seperti yang kita sedia maklum, indeks kualiti hidup, indeks kesejahteraan Malaysia, indeks perpaduan nasional dan juga indeks kedamaian global menunjukkan Malaysia adalah sebuah negara yang makmur, damai dan sejahtera. Dan kejayaan Malaysia dalam mentadbir urus dan pembangunan negara dengan baik, adil dan terangkum adalah formula yang boleh dikongsi bersama dengan negara-negara yang masih berhadapan dengan permusuhan dan juga konflik etnik dan agama dalam negara mereka. Malaysia juga perlulah sentiasa berpegang kepada tadbir urus pembangunan kemajuan di mana dia merupakan alat kepada pencapaian matlamat akhir negara. Dan dalam konteks yang akhir sekali, dalam konteks mengekalkan kesepaduan nasional itu adalah satu proses yang ke arah menuju perpaduan. Dan dalam dunia digital kini, bukan saja tadbir urus dan pembangunan mesti dibaik, tetapi kenyataan berbau sensitif juga perlu dijaga terhadap etnik dan agama, di mana dia perlu diuruskan dengan baik dan mengelakkan kebencian etnik dan juga berita-berita palsu yang boleh melahirkan salah faham dan juga ketegangan sosial dan pergaduhan dalam masyarakat. Pengalaman Malaysia perlu dikongsi sama di peringkat negara-negara jiran dan juga sedunia yang boleh mempengaruhi dan juga mewujudkan satu idol ataupun idola dalam membina keharmonian, kestabilan juga kemajuan bertamadun di mana potensi pengupayaan personaliti manusia itu berdikari dan membina jati diri sendiri diutamakan. Dan peningkatan keupayaan individu itu dapat mengukuhkan lagi keupayaan keluarga dalam konteks komuniti dan juga negara demi menjaga nilai-nilai keinsanan sejagat. Sekian, terima kasih.